Kata sekarang ni undang-undang yang ada dalam negara kita, kita faham tak apa dia? Bab akta jenayah, bunuh, rogol, dadah, senjata api. Kita faham tak benda-benda ni semua? Kalau tanya aku, tobat aku tak faham. 302 apa dia? Dah. Macam-macam lagi. Macam-macam lagi. Apa benda pun tak tahu. Dah. Dalam bahasa yang cukup tinggi, bahasa orang putih pula tu, lagi dah tak faham. Dah. Jadi kita faham tak tuan-tuan? Tak faham cerita dia. Tapi pasal apa hukum undang-undang hak manusia buat kita tak faham, kita boleh terima? Itu persoalan dia. Pasal apa kita tak faham, kita boleh terima, tapi hak hukum Allah kena bagi faham dulu, baru nak kena buat, baru boleh buat. Awak kalau tak faham tak boleh nak buat. Berlambak lagi para alim ulama, tok-tok guru, orang bijak handal, dak. Mesti berlambak lagi yang boleh mengendalikan kes hukum hudud ni. Kita tak faham dia api ya. Memang kita tak faham, kita duduk di kampung, kita duduk di kedai makan, kita duduk lepak, kita duduk kerja di industri, kita duduk kerja di pejabat. Kita mana dan ambil tahu hal hukum-hukum hudud ni. Bukan kerja kita. Betul tak? Kerja yang nak menterjemah dan nak memahamkan ni, yang nak melaksanakan ni, kerja siapa? Kerja pemimpin, kerja kerajaan, dan juga kerja siapa dia hari? Mesti ulama-ulama, tok-tok guru, raja lepa. Kita tak faham pun tak apa Hampa faham, hampa buat. Betul tak? Macam tu juga undang-undang hak ada dalam negara kita ni, undang-undang Lok-Rek, undang-undang orang putih. Yang ada dalam negara kita ini ialah undang-undang yang kita tak faham pun. Yang British tinggal kepada kita beribu tahun, dia tinggal kepada kita dalam negara kita ni. Tak, kita faham tak? Tak faham. Tahun 1957 dia tinggal undang-undang ni kat kita, yang dia gubal di negara dia. Di mana? Di England. Dia gubal di negara dia buat masuk main dalam negara kita, dia buat dalam negara kita yang kita tak faham pun, tapi kita boleh terima dan kita boleh setuju dan kita boleh patuh dengan undang-undang ciptaan tangan manusia. Tapi hak undang-undang Allah nanti dululah, kena bagi faham dululah. Dah ramai lagi orang tak faham. Nanti dulu kena bagi faham dulu. Tengok ustaz ni kata tadi, bekas saya kata, ustaz tu kata tadi, orang ini ialah syaitan. Syaitan. Dah kasar tak? Tak kasar Memang syaitan. Orang yang tak mau hukum Allah, yang pilih hukum manusia, syaitan. Ustaz tu kata. Masya Allah. Jadi malam ni tajuk tu ya. Okey, baik, kita baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi daraini amin amin ya rabbal alamin. 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan, kalau ada kitab, buka muka surat 22, hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Tajuk dia. Umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman atau kama qala. Hadis rawahu Muslim. Artinya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu berkata, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut
jejak langkah umat-umat sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang engkau maksudkan?" Nabi SAW menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis. Umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Betul tak? Apa yang berlaku pada hari ini betul tak? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak redha, tidak suka, tidak setuju orang Yahudi dan Nasrani, wahai Muhammad, kepada engkau sehinggalah engkau mengikut jejak langkah mereka ataupun millah, cara hidup mereka. Itu dia. Walan tarda, kalau siapa mengaji bahasa Arab, lan ni